kita akan bercakap dan juga berkongsi kepada anda semua mengenai istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapis Universiti Awam ke-40. Jadi untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk bercakap mengenai perkara ini, 3 tetamu kami bawakan kepada anda semua dalam Selamat Pagi Malaysia. Pertama, kita ada Major General Datuk Hamdan Haji Ismail, iaitu Asisten Panglima Pasukan Simpanan. Kedua, kita ada Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi Abdul Rahman, iaitu Pengarah Pusat Kesatria UKM yang merangkap Timbalan Komandan Palapis UKM dan juga Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan UKM juga. Dan juga kita ada Pegawai Rendah Kanan Muhammad Badrul Amin Amanti, iaitu Pegawai Kadet Terbaik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang ke semuanya ke Selamat Pagi Malaysia. Kita boleh buka dahululah perbincangan kita mengenai istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapis Universiti Awam ke-40 tahun 2022 ini yang akan berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Jadi terlebih dahulu mungkin Datuk boleh terangkan kepada kita sedikit latar belakang mengenai istiadat pentaulihan ini yang bakal berlangsung, saya difahamkan pada 10 September ini, Datuk. Okey, terima kasih Tuan Pengacara dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi kepada rakyat Malaysia dan khususnya kepada penonton yang berada di rumah. So sedikit snapshot atau latar belakang mengenai istiadat ini. Seperti mana telah dimaklumkan, istiadat ini akan diadakan pada hari Sabtu ni, tempat di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, dan ia akan dipecahkan dalam 2 segmen. Satu adalah pembarisan diraja dan diikuti dengan segmen kedua adalah istiadat pentaulihan watikah yang melibatkan selama 1625 kadet Palapis daripada Universiti Awam. Dan program ni sebelum ni sepatutnya dibuat secara tahunan. Tapi sebabkan COVID yang melanda seantero dunia, jadi kita tangguhkan dulu. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kita berjaya akan laksanakan. Dan kita akan laksanakan di UKM Bangi lah. Dan turut berangkat untuk menyempurnakan acara ini adalah Kebaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang sendiri. Jadi secara kasarnya berapa pegawai yang akan ditauliahkan pada kali ini? Melibatkan sama 1625 orang pegawai kadet Palapis daripada Universiti Awam dan 19 universiti. Kita buat secara kolektif yang mana ini adalah merupakan aktiviti tahunan seperti mana saya sebutkan, tetapi tergendala disebabkan oleh COVID. Tapi tahun ini Alhamdulillah kita akan laksanakan. Jadi kalau kita sebut di peringkat IPTA, IPTS ini, Palapis ini cukup popular sebenarnya antara pasukan yang kalau masuk universiti ramai yang berminat untuk menyertai pasukan Palapis ini. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit apakah ciri-ciri untuk seseorang mahasiswa itu boleh diserap menjadi pasukan Palapis? Ya, terima kasih Cik Ridwan. Terima kasih juga pada HTM Rancangan Selamat Pagi Malaysia. Saya menyampaikan salam daripada Profesor Geoteknologis Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, our Naik Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Komandan Palapis UKM. Saya terlibat juga salah seorang dalam board untuk pemilihan Best Cadet di universiti. So antara kriteria yang diambil kira apabila memilih kadet terbaik, kita melihat dari 2 aspek, iaitu dari segi akademik dengan non-akademik. Untuk dalam akademik, pencapaian mereka diambil kira dari segi pointer di fakulti. Pencapaian mereka dari segi PNGK diambil kira. Selalunya kita akan ambil kira daripada 3.5 ke atas yang selalunya dapat anugerah dekan dan sebagainya. Juga kita ambil kira pencapaian akademik mereka dalam pasukan Palapis. Sebab mereka setiap tahun daripada junior, intermediate dan senior mereka akan melalui peperiksaan tentera dan sebagainya. So itu juga kita ambil kira. Dari segi non-akademik, kita ambil kira pencapaian mereka dari segi kehadiran dalam latihan, disiplin, kepimpinan, penilaian rakan setara, penilaian daripada jurulatih. So kombinasi antara akademik dengan non-akademik ni kita ambil kira untuk membolehkan mereka mengumpulkan jumlah markah tertinggi untuk mereka dipilih sebagai Best Cadet. Best Cadet ni special. Mereka akan dapat anugerah pedang kehormat daripada universiti. Jadi adakah Badrul merupakan Best Cadet untuk tahun ini ataupun tahun sebelum ini, Badrul? Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Jadi pentaulihan nanti akan dapat pedang tersebut lah. Tahniah Badrul. Badrul boleh ceritakan sedikit pengalaman Badrul dalam Palapis? Baiklah. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ATM kerana sudi jemput dan sudi untuk temu bual pada pagi ini. Baiklah, pengalaman saya di dalam Palapis ini begitu banyak sebenarnya. Dan yang pertama sekali, apa yang membuatkan saya untuk menceburi bidang ketenteraan ini adalah kerana
saya ingin mengikut jejak langkah ayah saya yang merupakan seorang anggota tentera juga pada satu ketika dahulu. Dan yang keduanya adalah dari segi pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu yang kita dah peroleh daripada pelapis ini. Dan yang ketiga adalah dari segi pemakaian. Sebenarnya ketenteraan ni dia menitik beratkan pakaian yang smart, pakaian yang cantik, bersih dan sebagainya. Jadi pengalaman saya di dalam Kadet Palapis ini, kita menjalani pelbagai latihan seperti ilmu medan perang, ilmu kawat kaki, ilmu kawat senjata, pedang dan sebagainya. Dan kita juga belajar tentang ilmu kepimpinan, pengurusan dan sebagainya. Jadi itu membuatkan dapat saya aplikasikan dalam kehidupan seharian sebagai seorang mahasiswa di universiti juga. Kos ambil dekat UKM sekarang apa? Sebelum ni saya mengambil pengajian dakwah dan kepimpinan di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. 4 tahun kos? 3 tahun. 3 tahun, jadi 3 tahun juga dalam pasukan Palapis? Dalam Palapis. Okey. Datuk, kita tengok pasukan Palapis ini dia punya semangat tu lain bila dia pergi training hujung minggu dan sebagainya. Saya dulu kawan-kawan pun ramai Palapis ini. Kawan-kawan saya pun ramai juga angkatan tentera ni kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah kalau kita lihat apakah sebenarnya tujuan pasukan Palapis ini diwujudkan, Datuk. Dan juga bagaimana pendapat Datuk tentang kesungguhan dan juga kegigihan mereka ni, Datuk. Okey, yang pertama tujuan kita tubuhkan Palapis ni ataupun dipanggil pasukan latihan pegawai simpanan ni adalah pertamanya untuk mendapatkan siswa dan juga siswi di peringkat FPTA yang boleh kita latih dan memenuhi kriteria dari segi kognitif dan juga psikomotor mereka, maksudnya daripada pemikiran dan juga keupayaan fizikal mereka. Jadi dengan demikian kita boleh melahirkan bakal-bakal siswa yang berketampilan, mempunyai disiplin yang tinggi dan mereka boleh berkhidmat kemudiannya apabila mereka tamat, kemudian mereka diserap masuk ke dalam askar awataniah Siri 500 untuk tentera darat dan juga pasukan simpanan tentera laut dan juga pasukan simpanan tentera udara. Dan sambil itu mereka juga sekiranya tidak berkhidmat dalam tentera, mereka masih boleh berkhidmat di sektor awam. Dengan demikian apa yang telah ada dalam nilai dan diri mereka itu boleh diserapkan di organisasi di mana mereka bekerja. Okey, itu dia. Dan juga kita dapat tunjukkan kepada anda ini antara istiadat yang telah pun berlangsung sebelum ini, Datuk. Ya. Okey. Latihan. Itu latihan. Raptai, itu raptai. Prof, macam mana pula konsep latihan yang dijalankan oleh Palapis ini selama 3 tahun di IPT? Oh, itu soalan yang mengancam tu. Okay. Baik sebab ini juga akan jadi guideline kepada parents yang akan mengantar anak mereka yang masuk pada Oktober tahun ni. Ya, intake Oktober. Kita share sedikit pengalaman. Saya pun memang bekas kadet Palapis dulu. Masuk UKM tahun 89, komisen tahun 92. So pengalaman saya, bila kita menjadi seorang kadet Palapis, kita kena pandai bagikan masa antara akademik dengan latihan. So antara Isnin hingga Jumaat kita pergi kuliah macam biasa, tutorial macam biasa, Sabtu Ahad kita pergi training. So latihan dia sama, silibus latihan RPL dia sama macam mana di RMC, macam mana di UPNM. Cuma kita ni ialah tentera yang berlatih secara separuh masa. Half time. Yang full time ialah yang mereka yang regular. Dia punya contact hours dia sama, dia punya bayar allowance dia sama, latihan dia ada yang latihan bersifat regimental macam mana best cadet tadi sebut, ada latihan padang kawat, senjata, semboyan, sama semua silibus yang mana kadet-kadet regular belajar di luar sana, itu yang dipraktiskan di universiti. So selepas 3 tahun mereka belajar dan mereka menjalani ujian tapisan keselamatan, tapisan medical check up, lulus semua segala-galanya, mereka layak untuk ditauliahkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai lieutenant muda dalam pasukan Palapis. Jadi apakah keistimewaan pegawai-pegawai yang telah pun ditauliahkan? Adakah mereka mempunyai sedikit kelebihan untuk menyertai pasukan? Ya, seperti mana saya sebutkan tadi, itulah salah satu kelebihannya. So disebabkan pada pemilihan asas dulu mereka telah menepati syarat fizikal yang ditetapkan oleh pihak Angkatan Tentera. Jadi tidak ada masalah untuk mereka meneruskan keseimbangan untuk demi kejayaan mereka di masa hadapan. So kita ambil itu sebagai salah satu daripada platform untuk mereka meneruskan perkhidmatan dalam Angkatan Tentera. Okey, Badrul telah pun dipilih sebagai best cadet untuk pada kali ini. Apakah antara momen-momen yang Badrul boleh ingat sepanjang 3 tahun latihan yang memberi kesan kepada hidup Badrul? Saya sebenarnya ada banyak perkara yang memberi kesan kepada saya.
Antaranya ketika kami menjalani latihan hutan, bagaimana susah payah tidur di dalam hutan, bagaimana kami tidur di dalam hujan, menjalani latihan kawat di panas terik dan sebagainya, sehingga muka saya pun cik boleh nampak perubahan dan sebagainya. Tapi dalam kamera okey je, Badrul. Jangan risau. Handsome lagi. Jadi perkara-perkara ini akan menjadikan satu momen yang terindah lah dalam hidup saya dan dapat menjadikan membuatkan mental dan fizikal saya lebih kuat lagi pada masa akan datang. Okey, itu dia. Ini sedikit sedutan. Ini adalah antara latihan pun bagaimana? Prof, Ini latihan apa ni? Kompan macing ke jalan asak? Ni latihan menembak. Jadi saya rasa ini mereka adalah latihan menembak. Kat range. Ya, So, ini adalah kesempatan di mana mereka cadet-cadet ni dapat peluang bila memasuki latihan seperti ini, mereka diberi perendahan berkenaan dengan latihan-latihan medan yang meliputi menembak, kawat dan juga latihan senjata dan sebagainya. Okey. Jadi bersempena dengan istiadat pentaulihan diraja di UKM sekarang, apa persiapan yang dilakukan, Prof? Okey, saya cerita sikit dia punya senario dia, Cik Ridwan. Mereka telah melaporkan diri di UKM pada 27 Ogos yang lalu. Latihan selama 2 minggu dan mereka latihan di UKM ialah latihan koordinasi untuk kawat pembarisan. Sebab di situ dikumpulkan 12 universiti awam, tetapi sebab ada satu universiti yang belum ada pengambilan kadet untuk ditauliahkan, sekarang ada 19 UA yang berkumpul di universiti Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, lebih kurang plus minus 1625 jumlah dia, 1625 orang pegawai kadet seperti yang kita tengok dekat skrin, terdiri daripada 3 servis, darat, laut, udara. Semua dekat situ. Tapi majoriti datang daripada darat lah. Lebih kurang 1,200 orang daripada darat. Yang lain tu daripada udara dan laut. Jadi latihan ni, penyatuan ni, koordinasi ni dilakukan untuk memastikan D-Day pada hari Sabtu ni dapat membuat satu persembahan supaya jadi satu great moment pada semua bakal-bakal pegawai ni yang ditauliahkan sebagai satu yang terindah lah dari hidup mereka. Sebab kita dah 3 tahun, Cik Ridwan, tak dapat buat pembarisan tertangguh. Ramai yang sepatutnya ditauliahkan tahun lepas dan 2 tahun lepas tertangguh. Proses tersebut tidak dan boleh. Dan dibawa ke hari tahun Sabtu ini. inilah. Jadi inilah saat yang ditunggu oleh ibu bapa. Kita dah sediakan kemah khas untuk parents yang mereka boleh hadir fizikal di Padang Kawat di Universiti Kebangsaan Malaysia. So datanglah beramai-ramai pada hari Sabtu ni. Oh, terbuka kepada awam juga. Yes, terbuka. So Kita open. ini 3 batch lah digabungkan sekali. Yang satu batch kita dah buat pertaulian pada Januari tahun ni. Dibuat by Zoom saja sebab tak ada parade, tak ada pembarisan, hanya di dalam dekta, di dalam dewan saja. Yang ni semua sekali datang berkumpul di Bangi dan kita jemput penduduk sekitar dan juga parents yang mana yang nak anak mereka masuk pasukan pelapis pada pengambilan Oktober nanti boleh hadir untuk melihat sendiri. Bagaimana persiapan di peringkat kementerian pula, Datuk? So di peringkat perintah kita bekerjasama di antara Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pendidikan. Jadi this is sharing basis yang melibatkan kos. Jadi contohnya macam kadet-kadet terlibat dengan pembarisan tu, kita sediakan yang pertama sekali allowance ketika mereka jadi latihan ni. Dan juga pakaian mereka pun kita bagi. Jadi pakaian mereka tu adalah dibayar daripada Kementerian Pertahanan, dan lebihannya macam yang Prof sebutkan tadi tu, tempat, lokaliti dan juga yang lain tu arrangement adalah di bawah Kementerian Adakah Pendidikan setiap tahun tinggi. pengambilan itu dilimitkan? Ada kota-kota tertentu ataupun memang dibuka saja, Datuk? Dibuka, tapi kita hadkan juga disebabkan satu adalah kemudahan asas yang sedia ada untuk menampung kadet-kadet ni di pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi dengan demikian kita letakkan keadaan dia, begitulah keadaannya. Okey. Dan juga anda boleh juga datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada hujung minggu ini kerana ia akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Tuanku akan terus datang terus ke UKM. Jadi banyak lagi juga aktiviti. Antara aktiviti-aktiviti lain selain daripada pentaulihan ini ada, Datuk? Prof. Kalau sebelum ni memang kita ada macam siri pertandingan menembak sebelum ni lah, sebelum COVID dan sebagainya. Kita ada pertandingan kawat, kita ada pertandingan sukan, tetapi disebabkan masa yang diberi untuk latihan ni tinggal 2 minggu saja. Cuma kita ada pertandingan detachment terbaik, pembarisan terbaik untuk dianugerahkan kepada universiti yang dapat mempersembahkan kawat yang terbaik. Lain-lain acara seperti biasalah, kita ada malam pegawai, kita ada perjumpaan dengan CI daripada jurulatih daripada universiti lain. Lebih kepada itulah yang sebab
Zaman COVID ni kita kurangkan aktiviti berkumpul bersama dalam tempoh yang lama. Yeah. That's why banyak aktiviti yang sepatutnya menjadi culture budaya tentera banyak kita dah cut off lah. Malam Jumaat kita ada baca Yasin dan tahlil lah di masjid di Pusat Islam UKM. Itu satu. Dan kami juga harapkan segalanya berjalan lancar untuk istiadat pentauliahan diraja pegawai kadet Palapis ke-40 Universiti Awam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Major General Datuk Hamdan Haji Ismail, Asisten Panglima Pasukan Simpanan, Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi Abdul Rahman, Pengarah Pusat Kesatria UKM, Timbalan Komandan Pelapis UKM dan juga merangkap pensyarah kanan Fakulti Pendidikan UKM, dan juga terima kasih juga banyak-banyak kepada pegawai rendah kanan Muhammad Badrul Amin Amanti. Tahniah diucapkan kerana terpilih sebagai pegawai kadet terbaik untuk tahun ini, pegawai kadet daripada UKM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Baiklah.